Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kita Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi kama danihi tali kamali wa ala di kamali. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin an-nurul muzibbil lin-nisyan وعلى آله وصحبه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلوم في الدار آمين. Kita sambung pelajaran kita di muka surat 115 di sebelah bawah tu, kira-kira baris ke 10 di bawah kira-kira. Kita baru ni masuk dalam mencarakan dalam masalah pelihara tertib Fatihah. Mereka lagi wajib peliharakan akan tertib Fatihah. Tertibnya tertib Fatihah, seperti dibacanya atas aturan yang ma'ruf, yang dikenali umum, kerana bahasanya ia tertib tempat balaghah dan i'jaz. Tempat balaghah dan i'jaz mutabaqah. Tempat balaghah ni apa namanya, dia kata mutabaqah oleh kalam, yakni bacaan serta menghendaki kelakuan akan fasahah, itu balaghah. Menghendaki kelakuan akan fasahah, itu balaghah. I'jaz, dia melemahkan manusia untuk nak menirunya. Tertib ni i'jaz, melemahkan manusia untuk nak menirunya, tak boleh. Banyak mana dicabar kafir Quraisy dulu masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam awal dalam surah Baqarah, in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mislih. Kira kamu ragu-ragu lagi ayat Quran dia kami turun datang hamba aku, itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa'tu bi suratin min mislih, datanglah satu surah. Semua Quran ini satu surah, walaupun pendek. Walaupun syuhada akum, kalau tak boleh nak buat seorang, pakat buat sekumpulan ramah berapa ratus orang buatlah. Dia boleh satu surah. Tak boleh nak buat dulu siapa hak pasal-pasal, hak bejak-bejak dari segi cakapan, pasal syair ke apa pun, tapi nak buat Quran memang tak boleh. Walaupun satu ayat sepanjang surah Inna A'tayna tu pun tak boleh nak buat. Tak boleh nak buat. Itu i'jaz dia panggil. Kemudian kita dah masuk dalam batu bawah ininya, maka jika ditinggalkan tertib seperti dimulai pada setengahnya yang kedua, pada setengah-setengah Fatihah tu yang kedua, dia mula baca hak kedua dulu, ya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dia mula situ. Tiada dibilangkan dia kan bacaan, tiada dibilangkan dia kan bacaan tu, bacaan tu domai dia dah. Tiada dibilangkan dia bacaannya, maknanya baca setengah yang kedua tu tak bilang. Dan nisfunya yang pertama, hak setengah lagi, hak mula-mula bismillah itulah, bismillah dengan alhamdulillah itu. Tengok dia kata, jika dihubungkan dia ke nisfu Fatihah yang pertama tu, hubung dengan nisfu yang kedua, sudah waladhdallin, dia baca selalu bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Dia hubung selalu, hubung sana dengan tiada berlanjut, mana tak makan masa, tak panjang masa, berlanjut perceraiannya atau percuaiannya. Naknya ra tu bukan wa dak. Perceraiannya tak lanjut perceraian dia. Bila gitu dibilangkan dia kan nisfu yang pertama. Nisfu yang pertama tu dibilang
Tu dibilang yang pertama tadi. Tu. Jadi kalau nak kata nisfu yang kedua tu dia dah jauh dah. Kalau iya kan nak budu tu nak bismillah nak nyapa ke iya tu berapa jauh? Berapa jauh tu. Kalau dekat boleh kira. Kalau dekat tu boleh dibilang. Kalau jauh tu memang tak bilang tu. Dia bilang cakap hak pertama, ambil iya, ambil mana? Ambil Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Cakap tu bilang iyyaka na'budu sambung lagi sampai ke akhir. Maka jika dia tak akhirkan, dia akan nisfu yang kedua saat ni, ataupun dia nisfu yang pertama. Dia tak akhirkan nisfu pertama tu dengan sengaja. Dengan sengaja dia baca bismillah kemudian iyyaka na'budu, dia mula atas tu sengaja buat kerja, atau lanjut perceraiannya dengan hak yang kedua tadi dah lanjut sangat perceraiannya, maka tiada dibilang dia kena nisfu pertama. Maka tu jawab. Maka jika insyaratia, jika ditakhirkan dia kena nisfu yang pertama tadi dengan sengaja, dia baca bismillah tu kemudian ambil iya dulu, atau lanjut perceraiannya, dah jauh sangat perceraiannya, urus kata banyak dah perceraian, maka tiada, jika tu bracket tak itu kita lebih, maka tiada dibilang dia kena nisfu pertama. Tak bilang tu seperti nisfu yang kedua, sama-sama tak bilang. Hak yang kedua pun tak bilang, hak pertama tak bilang sebab lanjut dah. Kerana bismillah semula lah. Maka hendaklah bila tak bilang belakang tu, maka hendaklah dimulai membaca Fatihah daripada awalnya nyanyi Fatihah hingga akhirnya nyanyi Fatihah. Ambil awal sampai ke akhir. Dia kata dalam asal, walau bada'a binisbi harsani lam yu'tad bihi wa yabni 'ala al-awwali in saha bi ta'khirihi wa lam yatulil faslu wa yasta'nifu in ta'ammada aw tala al-faslu. Yang apa ni Mujarimi Minhaj jilid awal muka surat 194. Walau bada binis bihasani, jikalau musalli tu mula baca Fatihah dengan hak setengah yang kedua dah, iyyaka na'budu, dia ambil situ, lam yu'tad bihi, tidak dikira dengannya dengan nisfu sani itu, tak kira. Wa yabni 'ala al-awwali in saha, dia kena baca hak nisfu pertama, artinya bismillah. Baca bismillah tu sekiranya dia lupa buat kerja lagu tu. Insaha bi ta'khirihi, sekiranya dia lupa ta'khirnya dia nisfu awal tu. Walam yutiril faslu, dan tak panjang lagi perceraian. Wa yasta'nifu in ta'ammada aw talal faslu, dan mula-mula lah Fatihah tu, kalau mula letak setengah akhir tu, in ta'ammada, sekiranya dia sengaja mula hak akhir dulu daripada hak awal, au talal faslu, ataupun lama perceraian, sudah jarak jauh perceraian, maka kena mula semula dah. Intah Mujarimi Minhaj syarah Minhaj jilid awal muka surat 194. Sebenarnya juga sebab dia mau tengok memang dia ambil situ dah. Dia memang Mujarimi asalnya, tapi Mujarimi itu panjanglah sebab masuk dalam itu syarah Syiah ada dia panjang. Itu habilah dalam masalah mual tertib, dan demikian lagi wajib mualatkan bacaannya yang seseorang musalli lah, antara segala kelimahnya kelimah Fatihah. Dia kata demikian lagi wajib mualat, arti satu ayat, jangan senggang lama. Kalau senggang lama antara ayat ke ayat tu, urus kata dah lama, itu putus mualat, maka kena ambil mula semula Bismillahirrahmanirrahim. Tak boleh berhenti lama. Tapi kalau berhenti setakat bernafas, berhenti setakat lelah,
berhenti setakat batuk, berhenti setakat bersih, itu tak apa, tak putus mualaf. Itu. Ataupun tengah-tengah dak baca Fatihah, imam dah waladhdallin, kita pun amin. Ramai-ramai di belakang imam tu, maka amin tu tidak memutuskan Fatihah. Terus sambung selalu, tak payah bismillah semula. Sebab amin tu dituntut sunat. Sunat dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam pun ada apa malah dalam hadis bila Rasulullah habis saja waladhdallin tu, sahabat-sahabat angkat suara, Rasulullah pun angkat suara. Bergegar suara dia. Dia kata gini, wa mal ma'mumu alima rawahu bin Hibban an Ata'in qala adraktu mi'ataini min as-sahabati idza qala al-imam waladhdallin rafa'u aswatahum bi amin. Dia kata hadis daripada makmum, hadis daripada Ata'. Hadis riwayat Ibn Hibban, Imam Ibn Hibban menceritakan hadis an Ata'in daripada Ata', seorang sahabat namanya Ata'. Comel ni Ata'. Ata' mu'ti itu comel belaka ni. Orang yang memberi, pemberian. Mu'ti orang yang memberi. Itu orang memberi. Qala adraktu mi'ataini min as-sahabah. Aku sempat sembahyang dengan 200 seorang sahabat. Dia bilang ayang sahabat. Iza qala al-imam waladhdallin, bila imam sudah siapa kata waladhdallin, mana zin kalim musaqqal, 3 kali ni harakat, 3 kali ni harakat. Kalau tengok Syekh Mahmud Khalil Qusari itu tidaklah melampau sangat panjang. Ada kita dengar-dengar kita ni nak orang muda-muda lah ni lebih panjang pada Syekh Mahmud lagi. Itu makna zain kalimah sakal. Dan mengikut syekh-syekh ulama-ulama kita dulunya, ikutlah Syekh Mahmud Khalil Qusari itu dari segi qiraah bacaannya, sebab dia qura, Syekhul Qura sedunia. Gelaran Syekhul Qura sedunia ni mana arti macam sultan lah, macam sultan. Cik-cik dia lah paling syekh sekali dengan qura sedunia dia. Itu Syekh Khalil Qusari. Sebab kadang-kadang kita dah wakah siratal ladzina an'amta 'alaihim, kita wakah situ. Syekh Mahmud tak wakah situ, dan Nabi pun tak suruh wakah situ. Dalam kitab I'anah tu kan, dia kata wal aula alla yaqifa ala an'amta 'alaihim la'annahu laysa biwaqfin wala muntaha ayatan indana ay ma'asyar syafi'iyah. Seaulanya jangan kita wakah ala an'amta 'alaihim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, jangan wakah situ. Sebab la'annahu laysa biwaqfin, situ bukannya tempat wakah. Buka Quran tengok, ada ke tanda bolak kau wakah situ? Tak ada. Bukan satu ayat. Wala muntaha ayatan indana, dan bukannya satu ayat di sisi kita. Bukan tempat su ayat. Muntaha ni tempat su ayat di sisi kita Asy-Syafi'iyah. Tapi bagi Maliki, bagi Hanafi, betul lah dia wakah situ. Sebab dia tak ada bismillah, cukup juga dia 7. Sebab situ dikira 2 ayat. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, 1 ayat. Ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin, 1 ayat. Cukuplah 7 dia. Kita ada dah bismillah. Kalau cabut sini 2 pula, jadi tu biar 8 lah pula. Jadi mana kata sab'ul masani? Hak Nabi sebut dalam hadis sab'ul masani, 7 ayat sering diulang-ulangkan 17 kali sehari. 7 ayat sering diulangkan. Nabi kata 7 ayat ayat tahun ni, bukan 8 ayat. Di sini masyarakat kitanya tidak molek situ. Tak molek, malah kita tidak wakah. Wa yusannu waqfun ala ra'si ayatin. Sunat wakah di atas akhir ayat. Wa zalika lima sahha annahu sallallahu alaihi wasallam kana yaqta'u qira'atahu ayatan. Karena sah pada hadisnya maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dia wakah satu ayat. Sunat kita wakah satu ayat.
Yaqulu Nabi kata bismillahirrahmanirrahim summa yaqifu. Dia baca bismillahirrahmanirrahim, dia wakaf. Alhamdulillahirabbil alamin summa yaqifu. Nabi baca alhamdulillahirabbil alamin, dia wakaf. Ar-Rahmanir-Rahim summa yaqifu. Kemudian dia baca Ar-Rahmanir-Rahim, dia wakaf satu ayat. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin summa yaqifu. Situ Nabi wakaf. Kalau nak ikut Nabi lah, nak ikut hadis ni. I'anatul Talibin jilid yang pertama 147. I'anatul Talibin jilid pertama 147. Oh, siapa dia ada boleh tengok tu. Itu dia aja. Kalau nak pakai kitab lah, kalau nak pakai kitab tu hentam kat mana-mana, tak apa belaka. Bahan kat mana apa tak apa. Dia tak bawa kaki, tak apa. Asal kau cukup ayat. Nanti dia benda. Baik. Sini dia kata maka tiada dibilangkan dia ke nisfu pertama seperti nisfu yang kedua juga serta mutakbilan, maka hendaklah dimulai membaca Fatihah daripada awal-awal Fatihah, awalnya awal Fatihah hingga akhirnya akhir Fatihah, waladhdallin. Dan demikian lagi wajib mewalat bacaannya nyanyi seorang atau musalli antara segala kelimahnya kelimah Fatihah. Apa muwalat? Yakni muwalat berturut-turut, jangan sengang lama-lama. Seperti bahawa jangan ada antara segala kelimahnya perceraian. Seperti bahawa jangan ada antara segala kelimahnya kelimah Fatihah perceraian. Lebih daripada diam bernapas. Kita napas takat mana ya? Bismillahirrahmanirrahim. Napas. Biasalah orang napas ni. Bila kau panjang dia napas. Sekadar dia napas itu tak apa. Ataupun lelah. Lagi kena tambah lepas napas tu. Atau lelah. Lelah ajalah lelah. Lelah. Dia lelah sangat mari nyakit jatuh. Lelah ngak-ngak. Jatuh ni jalan mana tangga pun lelah. Masuk bilik air pun lelah. Silap-silap bilik air pun rubah. Macam-macam jatuh. Atau batuk kekeh mari. Tu tak apa sekat tu. Dan jika lebih daripada demikian, lebih daripada dia bernafas, lebih daripada dia lelah, lebih daripada dia batuk, lebih daripada batuk, jika lebih daripada demikian sebab lupa pula. Sebab lupa ayat gapo pula lepas pada Ar-Rahmanir-Rahim. Tak ingat nak kata gapo. Lupa. Atau kerana mengingatkan satu ayat daripadanya pada Fatihah. Duk nengu nak ingat ayat ke dia ni. Tiada mengapa, mana tak masalah. Ada tidak putus mualat lagi tiada putus mualatnya nya Fatihah. Tidak putus mualat Fatihah. Itu jelas dia ayat. Kemudian dan tiada mengapa jika diulang-ulangkan membaca satu ayat daripada Fatihah. Bismillah 3 kali dia baca, tak apa. Dan tiada mengapa jika diulang-ulang membaca satu ayat daripada Fatihah. Katakanlah tikmih kita tu Bismillah 3 kali dia kata. Apa kita maaf? Tak ada apa-apa. Tak ada apa-apa. Dia kata tiada mengapa. Bila tak mengapa, sah jugalah. Tak apa. Sah Fatihah, sah semaya. Tak ada masalah apa-apa. Jangan kita pakat muparakah. Sebab apa? Sebab tikmih tu mulai Bismillah 3 kali. Itu kemarah ada panggil. Kemarah tak ada ujian setahun. Itu bukan dia cara. Dia kena fiqh, kena ngaji. Sebab menghukum sah batal ni fiqh. Fiqh lah boleh mengusung. Orang lain tak boleh nak hukum. Fiqh lah. Fiqh ni dia pakat dengan kitab ni. Jangan kita fiqh seorang tak jadi kerja. Kalau kita fiqh seorang tak ada kitab, tak jadi tak ada apa. Sebab kita ni bukannya alim sangat. Kita nak orang kampung biasa. Jadi benda. Dia kata, dan tiada mengapa jika diulang-ulang membaca satu ayat daripadanya Fatihah. Dan jika dengan tiada uzur sekalipun. Tak uzur. Biasa jaulan ni kerana tak yakin. Jaulan lah. Kerana nak yakin tu sebab kalau kita baca dengan syak gitu,
sudah dengan syok kita tak sah mayang kita, tak sah Fatihah. Kena baca lain, kalau tak baca lain bakal sudah itu maka tak sahlah sembahyang. Tak sahlah sembahyang. Dan jika dengan tiada uzur sekalipun dia ulang tu tak uzur sekalipun tak boleh. Apa ni tak apa. Qala fi tatimmati idza raddada ayatan min al-Fatihati fa in raddada al-ayata allati huwa fi tilawatiha wa talal baqi fal apa ni fal qira'atu sahihatun. Dia kata gini, qala fi tatimmati ni satu ni nama kita tatimmah, kesempurnaan. Tatimmah ni satu arti Melayu ya, kesempurnaan. Dia buat nama kita dia tatimmah. Kata sebut tatimmah, iza raddada ayatan min al-Fatihati, bila seorang tu ulang satu ayat daripada Fatihah. Bismillah, ar-Rahman, dia ulang 2-3 kali. Fa in raddada ayatan lati huwa fi tilawatiha, kalau dia ada ulang pada ayat hak tempat ayat dia baca tu, dia ulang watalal baqi, dan terus dia sambung hak baqi. Lepas 3 kali ar-Rahmanir Rahim dia sambung Maliki Yaumiddin. Fal qira'atu sahihatun, maka bacaan itu sah juga Fatihahnya, tak ada apa-apa. I'anatul Talibin jilid awal 143. I'anatul Talibin jilid awal 143. Ya lagu tu. Jadi kalau ada kitab tu kalau boleh makan kitab kitab Bujarimi ni 300-400 tahun dah. Saudinio pakai dia. Kita nak bagian kitab ni, kitab lagu ni lah. Kitab dunia pakai. Jangan kitab kapur kita ya. Kitab kapur kita ya pakai, atau pupuk kita ya pakai ada tegeko. Bahan lain tak pakai. Itu tak jadi apa. Kitab ni tak dunia pakai. Mana-mana Afrika, puak ni Asia, Mekah mana pun, hak ni lah pakainya. Nanti dia benar. Ni macam kita pegang ni kan. Begitu talak dalam masjid Mekah pun orang baca. Lebuk lepas baca kitab musalli tu Sabah Jadabik. Cari buku baru pula sebuah lagi nak Dabik hak ngaji dalam Masjidil Haram. Syekh Qadim Mandili apa namanya Syekh Yasin macam-macam Syekh macam duk ngajar dalam kitab ni saya tahu. Kemudian dia kata macam ni dia kata tiada mengapa dan tiada mengapa jika diulang-ulang membaca satu ayat daripada Fatihah, dan jika dengan tiada uzur sekalipun, atau ia kembali membacakan dia yang telah dibacanya badas, atau ia seorang musalli kembali membaca keadaan Fatihah, membacakan dia tu yang telah dibacanya. Yang telah dibaca tu dia panggil badas. Arti ganti pada dia tu dah lah. Nak cari mana dia tu yang telah dibacanya. Mana ayat yang telah dibacanya, dia kembali baca pula sekali lagi. Telah bacanya seorang, akan dia ke yang. Yang tu dia panggil sifat. Mausuhnya dia hazah, kira faham. Apa ayat? Ayat yang telah dibaca. Gitu. Itu dipanggil yang tu sifat. Dia hazahkan mausuh. Dia buang mausuhnya, mausuh dia buang. Gapa dia hak mausuh kena buang tu? Ayat lah. Ayat bunyinya. Tak ada situnya dia buang tu sudah cukup dah. Itu cakap Melayu pun ada lagu ni. Itu dia. Yang datang kemudiannya saya. Siapa hak mariawah? Dia mariawah. Siapa yang datang hak kemudian? Yang datang kemudiannya saya. Maknanya saya lah orang yang datang kemudian. Gitu patutnya. Tapi ya hazah tu biar yang saja cakap. Itu yang tu sifat. Maksudnya dia hazah. Itu dalam bahasa Nahwu dia panggil. Yang telah, mana ayat yang telah dibacanya, dia ulang ayat yang bacanya, akan dia akan yang, kemudian maka lalu ia mana terus baca ia seorang dengan apa ditamamkannya yang seorang akan dia akan Fatihah. Hingga akhirnya yang Fatihah, maka sah. Ini tak apa. Baik.
Tetapi memberi mudarat, ini mualak ni. Mualak ni kerana ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ri'ayatu mualatiha bi an apa ni ya? Bi an yati bi kalimatiha ala al-wila'i litiba'i ma khabarin sallu kama ra'aitumuni usalli. Ya, Bujarimi apa ni awal. Bujarimi syarah minhad 2. Bujarimi kena Bujarimi syarah minhad. Hak sini Bujarimi syarah minhad jilid awal 195. Wa ri'ayatu mualatiha, wajib pelihara mualaknya mualak Fatihah bi ayati bi kalimatiha alal wila'i, dengan bahawa juga datang kelima-kelima Fatihah tu datang berturut-turut, jangan senggang lama-lama. Litiba, kerana ikut Nabi. Nabi baca lagu tu, kita baca lagu tu lah. Ma'akhabarin samping itu ada pula hadisnya, sallu kama ra'aitumuni usalli. Nabi kata sembahyanglah kamu sebagaimana kamu lihat aku sembahyang. Hadis ni kena takwil. Hak lihat Nabi sembahyang, sahabat-sahabat dulu ya. Kalau kita ni tak lihat, tak payah sembahyang sebab kita tak lihat Nabi sembahyang. Kawan. Kalau gitu, kita ni buat sembahyang apa? Kita tak lihat Nabi sembahyang, sembahyang apa? Kalau pakai hadis ni, hak mana lihat Nabi sembahyang, yang kena sembahyang. Hak tak lihat Nabi sembahyang, tak payah. Tak gitu. Itu kena takwil. Batu ulama fiqh takwil, ay alimtumuni usalli. Sallu kama ra'aitumuni, ay alimtumuni usalli. Sembahyanglah kamu sebagaimana kamu tahu aku sembahyang. Tahu tu melalui kitab-kitab ulama, kitab hadis ke apa? Ulama-ulama apa ni, ulama-ulama fiqh, ya ahli bagi memahami hadis ni. Memahami Quran, hadis ni ya ahli sangat-sangat. Sebab tu dia boleh buat kitab. Kita orang tidak ahli ni baca Quran, baca hadis, tak boleh buat kitab. Itu dia benar. Tetapi memberi mudarat. Dia kata tetapi memberi mudarat. Jika syak pada pertengahan Fatihah akan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi dah Fatihah tu jauh daginya, ihdinas siratal mustaqim. Duduk situ dah baca Fatihah. Datang syak, Bismillah tadi baca dah kau, ataupun betul kau tak betul, ataupun jelas tak jelas Bismillah ni. Adanya dia kata tetapi memberi mudarat jika syak pada pertengahan Fatihah akan Bismillah. Arti mudarat tu kena baca semula. Bila datang syak tengah baca Fatihah dah tu, Bismillah baca tak baca ataupun jelas tak jelas, maka Bismillah semula, Alhamdulillah semula. Itu dia syak ni, adakah dibacanya Bismillah atau tiada dibaca Bismillah. Syak mari tengah-tengah baca Fatihah. Maka jika ditamamkan serta syak itu, dia pakai tak layan syak-syak ke lah. Biarnya syak situ lah kata dia. Dia pun teruskan sudah waladhdallin. Kemudian ingat dia seorang. Sudah bacanya seorang, dia ke Bismillah. Ingat dia waladhdallin itu, aku baca dah Bismillah. Tiada memadai. Jawab. Jika syak tadi, jawab jika tu tiada memadai bacaan yang seorang itu. Arti tak sah. Tak sah bacaan dia. Kalau terus ngau tu juga pakai wisalan ngau tu, maka batallah semaya. Batallah semaya dia kerana dia baca dalam keadaan dia syak. Itu batallah semaya. Bila gitu maka wajib dimulai membaca lain. Bismillah semula, alhamdulillah semula. Sampai ke habis. Sebab apa? Tak memadai bacaan dia je. Kerana taksir ia. Kerana taksir, Melayu kata cuai. Taksir ni cuai, buat taksir. Kerana tercuai ia seorang. Kerana bacanya seorang yang serta syak itu. Dia baca syak Bismillah syak. Dia tak cara. Duk syak. Sampai habis waladhdallin. Dia baca dalam syak tu. Dia kata kerana bacanya seorang serta syak itu, kata dia, seolah-olah kalam yang ajnabi daripada Fatihah. Seolah-olah lepas pada syak tu, dia baca lagi tu, seolah-olah kalam ajnabi, kalam asing, kalam suku, bacaan suku Sakak
daripada Fatihah. Sebab tak lesar lagi duk nang main syok bismillah tu, dia terus juga sampai ke habis, maka seolah dia buat mari kalah asing kata dia. Situlah jadi kau tak sah. Tu payah kat tu. Kerana tu dia mari elak tu yang seolah-olah kalah ajar Nabi tu satu benda yang agak payah nak mikir tak ada. Tu mujur dia royak. Sebab apa tak sah? Tu kerana seolah-olah dia mari kalah asing, kalah tak benda suku sakak. Suku sakak Kelantan kata daripada Fatihah. Itulah tak sah. Arti kalau syak lagu tu kena bismillah alhamdulillah semula lah kita. Tak boleh pergi dengan syak gitu. Jangan rokok, jangan bersalah dengan syak gitu. Itulah masalah hukum. Masalah hukum. Dan satu lagi dia kata, kalau mari syak di tengah-tengah itu, dia kata gini, dia kata wala asara li syakkin fi tarki harfin fa aksara min al-fatihati aw ayatin fa aksara minha ba'da tamamiha al-fatihata ba'da tamamiha al-fatihati lianna adh-dhahira hina izin mudiyuha tammatan wala athara li syakkin fi tarki harfin fa aksara min al-fatihati, tidak beri kesan syak tinggal satu harah ataupun lebih daripada satu harah Fatihah. Kita baca Fatihah dah siap-siap, baca Fatihah sudah, marilah syak aku tinggal satu harah tak ada Fatihah, ataupun aku tinggal dua harah tak ada Fatihah. Habis dah kita bacanya ba'da tamamiha, lepas pada sudah dah baca Fatihah, itu tidak beri kesan apa-apa. Syak itu tidak beri bekah apa-apa. Pakai baca kuliah, baca apa-apa orang kau tersecara syak lah. Tu lianna adh-dhahira, kerana hak zahirnya hina izin waktu tu dah habis dah baca Fatihah, baru datang syak tinggal satu harah atau dua harah tu, mudiyuha tammatan, berlalunya Fatihah tu dalam keadaan sempurna. Kita sudah berlalu Fatihah tu dalam keadaan sempurna dah. Datang itu kerja syaitan. Jangan layan dia. Kita pakai ilmu kita. Itu I'anatul Talibin jilid awal 143. I'anatul Talibin jilid awal 143, dia kata lagu tu. Itu. Tadi dia syak tadi tak habis lagi Fatihah. Syak lagi tak habis lagi Fatihah. Benarnya bismillah baca tak baca itu dalam tengah baca, itu jadi masalah. Ini dia sudah habis dah Fatihah, itu tidak beri bekal apa-apa, tidak beri bekal apa-apa kata dia. Dan jika menyalangi antara segala kalimah Fatihah dengan zikir. Dia kata dan jika menyalangi antara segala kalimah Fatihah dengan zikir yang tiada bergantung dengan sembahyang. Ini pun satu hal. Masalah mu'alak ini. Tengah-tengah duk baca Fatihah, dia kata auzubillah misalnya. Auzubillah tu zikir asing daripada Fatihah. Kini payah sangat nak sebut huruf. Tu dia pun auzubillahi minasyaitanirrajim. Amat syaitan lah kononnya. Tengok duk baca Fatihah. Itu dia. Itu sudah jadi putus mualak. Dan jika menyalangi putus mualak, artinya kena bismillah semula. Dan jika menyalangi antara segala kalimah Fatihah dengan zikir yang lain yang tiada bergantung dengan sembahyang, seperti mengucap alhamdulillah tatkala bersih. Tengah dak baca Fatihah, mari bersih, alhamdulillah. Dia kata sendiri alhamdulillah. Orang sebelah pun ya rahmukallah. Hak sebelah lagi ya hadina wa yahdikumullah. Habis licin dua tiga ekor tu kena macam semula berlaku Fatihah. Sebab tu kalau asyik berlaku tu tak gantung dengan semaya. Lain pada amin. Tengah dak baca Fatihah, imam kata amin dah habis Fatihah dia, kita kata amin tak apa, tak butuh mualak. Sebab apa namanya amin itu sunat, benda sunat kata bila sudah Fatihah itu dalam hadis terang-teranglah. Banyak hadis mari dalam masalah kata waladhdallin amin itu. Banyak lagi hak sunat-sunat katanya, antaranya amin. Lepas tu rabbi inni a'udzubika min azabik, rabbi fil warhamhu anta khairur rahimin, alaysa Allah bi ahkamil hakimin. Itu tidak butuh mualaf belaka tu.
Itu tidak putus mualah berlaku. InsyaAllah kita akan sambung dengan masalah putus mualah ni. Kat tu dulu masa kita dah habis tu. Wallahu alam. Alhamdulillah minasyaitan. Satu lagi kita tegur tu email tengok duk baca. Itu pun satu hal juga. Kalau tu email dia ulang tak betul lagi, kita tegur tu putus mualah cara kita. Itu. Lepas tu pula tegur tu pula kena qasad bacaan Quran ataupun zikir ataupun doa. Kalau tak qasad apa-apa, tak niat Quran, tak niat zikir ataupun kita lepas kosong gitu ya, batal sembahyang kita. Baik tak usah tegur, tak batal sembahyang. Kita tegur tu email batal sembahyang kita. InsyaAllah kita akan masuk bahagia. Wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ba'amina hamdan yuafi ni'mah. Wa yakfi wa mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultan. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an qalban khashi'an. Wa yaqinan sadiqan dinan qayyiman rizqan wa samalan salihah. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'an la yasma'. Rabbana atina fid dunya hasanah وبالآخرة حسنة وقنا عذاب النار دعواهم بها سلام وقد دعواهم الحمد لله